Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pemirsa dan juga pensyarah-pensyarah yang saya kasihi sekalian. Saya Muhammad Ali Firdaus bin Khairul Saleh, pelajar tahun akhir program Sains Makanan dan Pengurusan Perniagaan. Baiklah. Hari ini saya akan membentangkan tajuk projek akhir saya, iaitu tinjauan tahap pengetahuan dan sikap pengguna terhadap logo halal marshmallow dalam pasaran Malaysia. Baiklah. Untuk pengenalan, kita sedia maklum, logo halal adalah satu logo yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sebagai satu logo yang diiktiraf di seluruh dunia dan dipersetujui dalam organisasi Islam di sedunia. Jadi, penduduk-penduduk dunia ataupun umat-umat Islam di seluruh dunia amat memerlukan logo halal sebagai satu simbol ataupun tanda pengguna bahawa produk itu adalah selamat dan bersih untuk dimakan. Jadi, di Malaysia, KPDN dan HCP adalah kementerian yang bertanggungjawab di dalam hal ehwal produk makanan selain JAKIM yang terlibat secara langsung dengan pengeluaran sijil halal. Jadi, semua orang sedia maklum, di Malaysia logo halal ini sangat penting dan juga sensitif kepada umat Islam kerana majoriti penduduk di Malaysia adalah berbangsa Melayu dan juga beragama Islam. Jadi objektif KPDN dan HCP ini adalah untuk menggalakkan dan memudahkan perdagangan dalam negeri secara teratur dan sihat serta melindungi kepentingan pengguna. Jadi logo halal di Malaysia ni dikeluarkan oleh JAKIM, semua orang sedia maklum dan tahu. Jadi mempunyai ciri-ciri tertentu supaya tidak mudah dapat ditiru di dalam pasaran. Jadi seterusnya kita pergi pula kepada marshmallow, iaitu marshmallow ini adalah satu snack lembut. Okey, dia senang cerita kita cakap marshmallow ini adalah gula-gula. Kerana gula-gula ini sangat suka, kanak-kanak suka kerana dia manis dan juga sedap. Tapi kita tidak tahu marshmallow ini sumbernya datang daripada mana. Jadi marshmallow ini secara pengenalannya, marshmallow dibuat daripada ekstrak akar tumbuhan marshmallow yang merupakan sejenis tumbuhan herba yang dipanggil Latin Althea officinalis. Jadi pada abad ke-19 marshmallow mula orang jual dan masuk dalam industri. Jadi seterusnya bahan utama untuk pembuatan marshmallow ini telah diubah daripada akar pokok marshmallow itu kepada gelatin. Jadi yang menjadi masalahnya di sini adalah di Malaysia, peratusan penduduk yang beragama Islam kita sedia tahu, iaitu seramai 60%. Justru nak pastikan produk-produk dijamin halal adalah sangat penting kerana pengguna-penggunanya beragama Islam. Jadi umat Islam ini sangat sensitif kepada isu halal. Jadi status halal snack marshmallow ini di Malaysia masih diragui kerana desas-desus penggunaan gelatin sumbernya adalah datang daripada khinzir. Kerana desas-desusnya lah. Kalau tidak datang daripada sumber khinzir sekalipun, mungkin datang daripada haiwan lain, tapi jika sumber itu datang diimport ataupun daripada luar negara, kita tidak tahu sama ada sumber gelatin itu dikelolakan ataupun diproses dengan cara yang halal. Sama ada disembelih ataupun tidak sembelih haiwan itu, dibersihkan dengan cara Islam ataupun tidak. Jadi Majlis Ulama di Malaysia juga telah mengeluarkan kenyataan berkenaan status halal ni. Jadi unit hal ehwal korporat bahagian hab halal JAKIM pun nasihat ke orang ramai supaya pastikan produk marshmallow yang nak dibeli tu, pastikan logo halalnya mesti diiktiraf. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan kajian inilah. Kepentingan kajian ni yang saya dapat, kepentingannya adalah dapat mengenal pasti tahap pengetahuan dan sikap pengguna
di Malaysia terhadap logo halal. Okey. Seterusnya, dapat membuat analisis statistik kepada data kajian yang diperolehi. Okey, seterusnya, dapat menyampaikan kesedaran kepada pengguna terhadap logo halal yang digunakan di Malaysia kerana pengguna-pengguna di Malaysia perlukan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap logo halal dan juga logo halal marshmallow. Seterusnya, membantu pengguna di Malaysia untuk mengenali logo halal. Atau mungkin ada penduduk-penduduk Malaysia yang tak kenal dengan logo halal ni. Jadi daripada kajian ni dapat memperkenalkan apa itu logo halal kepada pengguna. Okey, seterusnya kita pergi kepada hipotesis kajian. Hipotesis kajian saya ini adalah rakyat di Malaysia peka dan mengambil berat tentang logo halal marshmallow di dalam pasaran. Seterusnya, menghubungkan antara tahap pengetahuan dan sikap pengguna terhadap logo halal marshmallow. Jadi kita nak lihat dalam hipotesis kajian ni, saya nak lihat pengguna di Malaysia ni dia dapat tahu pengetahuan dan sikap terhadap logo halal marshmallow itu. Baiklah. Seterusnya, objektif kajian yang saya boleh berikan adalah saya ingin meninjau tahap pengetahuan dan sikap pengguna terhadap logo halal marshmallow yang berada di dalam pasaran Malaysia. Seterusnya, objektifnya adalah untuk membuat analisis statistik kepada soal selidik yang dibuat terhadap pengetahuan dan sikap pengguna terhadap logo halal marshmallow dalam pasaran. Dan itu adalah sebersikit daripada objektifnya. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada metodologi ataupun kaedah kajian. Jadi dalam kajian saya ni, langkah pertama yang saya buat adalah saya mencari maklumat dan penyediaan bahan kajian. Iaitu maklumat itu berkaitan logo halal, maklumat berkaitan marshmallow daripada datang dari marshmallow. Jadi setelah saya mengumpulkan info-info berkaitan dengan kajian saya ini dan penyediaan bahan kajian, saya keluarkan kepada orang ramai ataupun saya sebarkan kepada orang ramai tentang apa itu logo halal, apa itu logo halal marshmallow, apa itu marshmallow, apa itu sumber marshmallow. Marshmallow ni dibuat daripada apa dan sebagainya. Kemudian setelah saya dah edarkan pengetahuan ataupun sedikit info berkaitan dengan marshmallow dan logo halal, saya edarkan borang soal selidik di dalam format Google Form dalam atas talian kerana lebih mudah untuk orang menjawab. Dan saya menggunakan 100 orang responden sebagai responden saya dan terdiri daripada pelbagai umur. Daripada umur 18 tahun hingga ke 60 tahun. Dan seterusnya, setelah saya keluarkan borang soal selidik kepada responden, saya merekod dan mengelasifikasikan data yang saya dapat. Seterusnya, saya membuat penilaian daripada data responden menggunakan kaedah SPSS. Daripada SPSS itu saya dapat buat analisis statistik. SPSS adalah Statistical Package for Social Science. Maafkan saya. Jadi, saya gunakan SPSS ni kerana dalam SPSS kita akan dapat mean kepada data yang kita perolehi, mode kita, standard deviation dan di mana tahap sesuatu pengetahuan ataupun sikap data yang kita buat itu. Dan seterusnya saya bincangkan penulisan analisis statistik yang saya boleh. Okey, itu adalah metodologi yang saya buatkan. Okay, seterusnya kita tengok kepada analisis statistik yang telah saya perolehi. Jadi secara secara roughnya ataupun secara di atas dasarnya, saya dapat lihat dan saya tunjukkan di sini adalah analisis statistiknya. Okey, dalam 100 orang itu, seramai 15 orang sahaja yang mempunyai pengetahuan dan sikap yang baik terhadap logo halal marshmallow dan majoritinya adalah pada tahap yang sederhana. Jadi dalam tahap sederhana dan juga 20 orang yang tidak mempunyai sikap yang tinggi, maknanya dia pengetahuan dia agak rendah lah. Kaitan logo halal ni mungkin dia tidak
terlalu mengambil berat tentang isu halal marshmallow ataupun logo halal dalam pemakanan mereka. Mungkin dia terdiri daripada bangsa-bangsa yang bukan beragama Islam. Okey. Seterusnya kita lihat kepada analisis statistik SPSS yang saya lakukan. Okey. Di sini kita dapat lihat soalan-soalan yang saya berikan kepada responden. Jadi untuk soalan, adakah anda tahu apa itu logo halal marshmallow? Logo halal. Dan daripada 100 orang responden, kita dapat lihat seramai 100% yang menjawab. Semua orang tahu apa itu logo halal. Dia tahu. Jadi daripada kesimpulan yang saya dapat di sini, orang di Malaysia ini tidak kira kaum ataupun bangsa. Jadi dia tahu mereka tahu apa itu logo halal. Kerana mungkin mereka dah terdedah kepada logo halal ni sejak daripada kecil lagi. Okey, seterusnya kita dapat lihat apa yang diorang tahu tentang marshmallow. Okey, adakah anda meminati marshmallow? Okey, daripada data yang dibuat dalam analisis statistik ini, sebenarnya soalan ini dapat dilihat tidak semua orang sukakan marshmallow pada ketika ini. Kerana hanya 52% berbalas 46% saja pengguru responden menjawab minati marshmallow. Dan mereka tidak pasti dengan apa itu logo halal marshmallow. Kerana pada soalan adakah anda tahu dan peka terhadap logo halal di marshmallow, sebanyak 46% menjawab kurang pasti dan 39% saja yang menjawab ya. Jadi tinggi daripada kurang pasti itu. Dan okey, nampaknya, tapi terdapat juga kekeliruan dalam data responden ini tentang pengetahuan pengguna tentang dari mana datangnya marshmallow ataupun sumber marshmallow. Dia terbuat daripada apa. Jadi mereka menjawab kebanyakannya confused ataupun tertukar sama ada marshmallow ini diperbuat daripada gelatin maupun gula. Kita dapat di situ agak seimbang jawapannya. Jadi tidak semua orang tahu yang marshmallow ini sumbernya adalah daripada gelatin. Jadi itu adalah satu isu yang agak kritikal untuk pihak JAKIM ataupun pihak kerajaan selesaikan dan beri pengetahuan. Dan justru daripada kajian ini kita dapat memberitahu kepada responden dan kepada pengguna bahawa marshmallow itu diperbuat daripada gelatin sumbernya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan-soalan yang lebih mendalam. Ini seterusnya kita dapat lihat kepada statistik kepada sikap. Jadi dalam soal selidik berkaitan sikap pengguna ini, jadi dalam bahagian ini responden telah diberikan kenyataan dan mereka perlu memilih sama ada mereka setuju ataupun tidak setuju. Jadi mereka mempunyai 5 skala iaitu 1 sehingga 5, di mana 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 adalah paling setuju dengan kenyataan yang diberikan. Jadi daripada statistik ini kita dapat lihat kebanyakan kenyataan yang diberikan adalah untuk melihat sama ada pengguna ataupun responden ini mereka mempunyai sikap sama ada mereka percaya bahawa marshmallow yang dijual di Malaysia pada ketika ini mempunyai sijil halal yang baik, yang betul, yang sahih dan marshmallow ini adalah snack yang baik atau tidak. Jadi dapat lihat di sini pada soalan saya percaya bahawa marshmallow adalah snack yang bagus dan rata-rata dia tertumpu kepada 2.05 dan standard deviation-nya adalah 1.079 dan modnya berada pada tahap 1 di mana responden majoritinya tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Dan seterusnya kita pergi kepada kenyataan yang mendapat mod 3 di mana
Mood yang di tengah-tengah. Jadi kenyataannya adalah saya berpendapat bahawa marshmallow di dalam pasaran Malaysia mempunyai logo halal yang sah. Jadi mereka tidak pasti. Mereka pun tidak pasti. Jadi jawapan tu mereka memberikan pada skala 3 kebanyakannya. Dan mempunyai min 2.87. 2.87 maknanya pada tahap mereka tidak setuju dengan kenyataan itu. Jadi mereka pun agak keliru dan confused dengan status logo halal pada snack marshmallow dalam pasaran sekarang ini. Okey. Jadi seterusnya ini adalah statistik-statistik dalam kajian ini, dalam data-data yang telah dilakukan. Kita dapat lihat min dan juga standard deviation untuk setiap kenyataan yang diberikan. Okey, seterusnya kita pergi kepada sambungan, kita pergi kepada mod yang mendapat paling tinggi iaitu 4 dan juga 5. Okey, antaranya adalah kenyataan saya merasakan logo halal di Malaysia adalah terbaik di dunia. Jadi rata-ratanya sangat setuju. Jadi di sini dapat dilihat logo halal yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, adalah sangat baik dan sangat boleh dipercayai kerana sumbernya memang terbukti bersih dan suci untuk dimakan oleh umat Islam. Jadi semua pengguna-pengguna di Malaysia yang beragama Islam sangat yakin dengan logo halal ini. Dan seterusnya, kenyataan di mana kerajaan perlu mengenakan tindakan yang tegas terhadap pengeluar marshmallow yang menipu status halal. Jadi semua orang setuju dan kebanyakannya bersetuju dengan kenyataan yang diberikan. Kerajaan perlu mengambil tindakan kerana isu ini sangat kritikal. Ini berkaitan dengan agama dan ia sangat sensitif. Jadi setiap pengguna yang beragama Islam mestilah dia merasakan kerajaan yang mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan yang tegas kepada orang yang tipu ataupun pihak yang tipu berkaitan logo halal ni. Jadi kebanyakan untuk seperti seterusnya kita lihatlah kan, kepada kenyataan saya memberi perhatian terhadap kandungan gelatin yang berada di dalam marshmallow. Di barisan ketiga ini, di mana kita dapat lihat saya memberikan perhatian. Jadi jawapan di sini, kebanyakannya mood mereka berada pada tahap 2. Mood mereka pada tahap 4. Tetapi min mereka pada tahap 2.94. Jadi di situ terdapat sedikit keliruan di mana sama ada mereka tu setuju, mereka mempunyai mengambil perhatian atau tidak kepada produk yang dikeluarkan, iaitu produk marshmallow. Okey. Seterusnya itu adalah data-data analisis statistik yang dilakukan. Jadi perbincangan yang dapat dilakukan adalah saya dapat menyatakan rata-rata responden menunjukkan mereka kenal akan logo halal marshmallow seperti saya beritahu dan fungsi logo halal di Malaysia. Dan mempunyai permintaan supaya lebih cepat dan kajian yang lebih mendalam dapat dilakukan berkaitan logo halal marshmallow. Seterusnya, keputusan analisis menunjukkan tidak semua responden mengetahui apakah isi kandungan marshmallow. Yang kita dapat lihat, 56% responden tidak mengetahui isi kandungan marshmallow. Jadi, oleh itu di sini kita dapat lihat pengguna di Malaysia sendiri tidak mendapat pendedahan yang betul dan mendalam terhadap produk snack marshmallow ini. Seterusnya, rakyat Malaysia pada masa ini mudah terpengaruh lah. Kita dapat tahu kan. Lagi-lagi golongan yang muda ni, dia tengok satu perkara makanan. Oh, ini makanan ni. Ramainya orang beli. Ramainya orang minat dengan makanan ni. Tanpa usul selidik, diorang terus beli. Diorang makan. Diorang tak baca pun label. Dari mana sumber dia, datang bersih ke tidak, halal ke tidak kan. Tapi disebabkan trend, mereka beli dan makan. Seperti pepatah Rom kata, kita makan dengan mata dahulu. Jadi melalui penglihatan ni kita dapat tahu yang terutamanya golongan muda ni lah. Mereka lebih tertarik bila melihat sesuatu perkara itu. Okey, seterusnya perbincangan yang kita dapat buat, analisis statistik yang dibuat dapat dilihat responden yang menjawab soalan sedik ini merasakan logo halal marshmallow ini sangat penting lah.
sangat penting untuk dikaji dan disampaikan pengguna di Malaysia. Dan responden berbentang. Produk marshmallow yang berada di Malaysia perlu dikaji isi kandungan. Kan? Dan sudah tentu kita tahu bila berkaitan dengan halal ni dan berkaitan dengan sumber daripada haiwan ini sangat-sangatlah penting untuk dikaji dan pastikan sumber itu halal dan bersih daripada segenap daripada permulaan. Bermula daripada lembu itu belum disembelih, tak kira lah lembu ataupun haiwan lain, sebelum sembelih, dibersihkan, diproses sampailah menjadi produk. Dan seterusnya, sikap pengguna terhadap logo halal marshmallow dapat lihat pada kenyataan yang menyatakan adakah mereka bersetuju bahawa snack marshmallow tidak berlogo halal dan tidak berkesan dengan keputusan menunjukkan responden tidak bersetuju. Baiklah, saya telah sampai kepada kesimpulan. Jadi secara kesimpulannya dapat menilai. Saya dapat menilai dan memberikan statistik yang jelas dan bermanfaat bagi memudahkan untuk memahami tahap pengetahuan dan sikap pengguna di Malaysia. Sebenarnya saya dapat mendalami konsep halal dari aspek yang berbeza dan juga dapat memberikan impak positif kepada sikap dan tindakan pengguna bagi merealisasikan beberapa usaha dan tindakan telah dijalankan oleh pihak JAKIM. Dan akhir sekali, konsep pengguna yang luas telah menggambarkan kepelbagaian kriteria dan latar belakang yang dimiliki oleh setiap pengguna. Malah, kepelbagaian yang terhasil ini mampu memberi kesan terhadap budaya sama ada positif maupun negatif. Jadi, saya berharap dengan kajian saya ini, tinjauan saya ini, dapat digunakan sebagai satu permulaan ataupun platform sebagai satu contoh supaya lebih mendalam lagi pada masa akan datang pihak-pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak-pihak pengkaji untuk mengkaji lebih dalam lagi berkaitan isu halal marshmallow ini, kerana pengguna makin lama makin moden dan sukakan snack ini dan pasti di Malaysia perlu dan sangat penting untuk memastikan produk ini selamat dan bersih untuk dimakan. Baiklah, seterusnya saya tunjuk sikit carta ahli penyidikan saya ini. Bermula macam mana saya buat, sediakan buat selidik dan rekod semua analisis dan seterusnya saya menyatakan keputusan saya. Dan seterusnya ini adalah rujukan-rujukan saya lah. Terdiri daripada artikel daripada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Itu sajalah daripada saya, Muhammad Ali Firdaus. Sekian saja untuk projek tahurai saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.